tell me that I'm never. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, selepas kepimpinan pembangkang, selepas kepimpinan Perikatan Nasional, kenyataan daripada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, sehingga perkara ataupun isu berkaitan dengan MOU peruntukan pembangkang yang ditolak oleh kepimpinan pembangkang, akhirnya Fahmi Fadzil dalam satu keputusan berkaitan dengan pintu rundingan MOU. Pintu rundingan MOU peruntukan pembangkang masih terbuka. Maknanya kerajaan masih terbuka untuk mengadakan perbincangan berkaitan dengan syarat-syarat rundingan MOU peruntukan bagi ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Mungkinkah berkaitan dengan ini ada beberapa ahli parlimen daripada pembangkang yang akan mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim supaya mereka dapat memudahkan urusan, memudahkan proses peruntukan itu diberikan kepada mereka sekiranya mereka menyokong Anwar Ibrahim? Itu menjadi satu persoalan. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 20 September. Pintu rundingan mengenai memorandum persefahaman ataupun MOU untuk peruntukan ahli parlimen pembangkang masih terbuka dan kerajaan sedia untuk berbincang lebih lanjut mengenainya, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan menjelaskan bahawa draft MOU tersebut berfungsi sebagai platform perbincangan dan bukan sebagai dokumen muktamad. Pintu rundingan tidak tertutup. Yang tutup adalah pembangkang sendiri. Kalau hasrat pembangkang benar-benar ingin berbincang, marilah berbincang, tidak perlu rasa takut. Datang dan berbincang, kami sedia untuk berbincang, katanya ketika berucap pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi bulan September di Putrajaya. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengesahkan PN menolak cadangan MOU tersebut kerana mendakwa ia bertentangan dengan beberapa perkara termasuk berkaitan perlembagaan persekutuan dan mengongkong kebebasan. Fahmi berkata, semasa beliau berada di kerusi pembangkang, pihaknya sentiasa berbincang mengenai MOU persefahaman hampir setiap minggu. Malah, beliau dipertanggungjawabkan untuk mengawasi pelaksanaan mengenai perkara yang telah dibincangkan. Adakah dengan ini semua keputusan ini tanggungjawab untuk menolak MOU peruntukan pembangkang ini semuanya diputuskan oleh Hamzah Zainuddin? Adakah dengan ini Hamzah Zainuddin yang perlu diganti sebagai Ketua Pembangkang agar proses ataupun rundingan MOU peruntukan pembangkang ini akan dapat dicapai bersama dengan kerajaan? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada saja pendedahan daripada SPRM yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Seleweng dana sana sini, penyalahgunaan kuasa, salah guna jawatan yang mereka ada, sehingga menyebabkan kes rasuah di Malaysia ini semakin menjadi-jadi. Namun pada akhirnya, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak kes rasuah yang berjaya ditumpaskan SPRM. Satu isu terkini ataupun satu keputusan terkini daripada SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Mereka lah yang dipercayai, mereka lah yang diberikan amanah tanggungjawab, tapi mereka jugalah yang merosakkan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap mereka. Sindiket seludup warga asing
hampir Rp800.000 uang tunai dijumpai di bilik tidur pegawai imigresen. Artikel daripada Buletin TV3 bertarik 18 September 2024. SPRM membuat pendedahan mengejutkan berhubung sitaan bagi sindiket penyeludupan warga asing menggunakan modus operandi counter laluan khas ataupun counter setting. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, hampir RM800.000 Malaysia wang tunai dijumpai di dalam bilik tidur dua pegawai imigresen yang terlibat dalam sindiket berkenaan. Sitaan wang tunai antaranya sebanyak RM518.250 kita pernah jumpai daripada pegawai imigresen kanan grade KP22 wanita di Pahang. Wang diletakkan di dalam bagasi di bilik tidurnya. Turut disita RM248.443 daripada pegawai imigresen grade KP19 lelaki yang bertugas sekarang di Melaka. Wang dijumpai di bawah katil bilik tidur utama, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM. Tambahnya, jumlah itu antara keseluruhan RM1.49 juta yang disita selain ES 9.900 dan 5.470 bat menerusi OP-PAM, OP-Setting dan OP-PAM 2.0 yang dijalankan masing-masing pada 20 Ogos, 29 Ogos serta 12 September lalu. Beliau berkata, akaun bank yang dibekukan adalah sebanyak 215 akaun dengan nilai RM 3.6 juta lebih, membabitkan 16 milik syarikat dan 84 individu, yang mana 49 akaun pegawai imigresen dan seorang anggota polis di Raja Malaysia. SPRM turut menyita 22 unit kenderaan dengan melibatkan 9 kereta dan 13 motosikal. Saudara-saudara, bagi saya ini pasti satu tangkapan dan penemuan mengejutkan daripada SPRM terhadap seluruh kepimpinan politik Malaysia. Turut disita 2 jongkong emas masing-masing seberat 1 kilogram dengan anggaran nilai RM720,000 dan lebih 75 utas barang kemas seperti cincin, gelang rantai, loket, serta subang, selain 12 jam tangan pelbagai jenama. Operasi adalah hasil risikan yang dijalankan selama 6 bulan oleh bahagian perisikan SPRM. Mengulas lanjut, Azam Baki berkata, modus operandi sindiket adalah mempromosikan package untuk masuk ke Malaysia menerusi platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan aplikasi media sosial lain. Ujarnya, ejen akan menghubungi pegawai imigresen menerusi WhatsApp untuk mendapatkan tarikh yang sesuai untuk kumpulan warga asing datang ke Malaysia sebagai pelancong, dan pegawai imigresen terlibat akan memberi lampu hijau jika tarikh berkenaan sesuai. Saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Ini pasti satu tangkapan dan penemuan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia.